Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menerangkan mengenai tajuk tugasan kami, iaitu pendapat dan cadangan kami dalam menangani budaya viral yang bersifat negatif oleh masyarakat di Malaysia. Pertama-tamanya, nama saya Muhammad Husnul Khair bin Zulkifli, nombor matrik 19BI 02022. Saya akan memberikan sedikit tentang pengenalan tugasan kami. Antara sikap negatif berpunca ialah daripada media sosial. Kerana daripada media sosial lah berlakunya segala penyebaran palsu, fitnah, penuduhan, segala pornografi, semua berpunca daripada media sosial. Oleh itu, kumpulan kami menyediakan beberapa pendapat dan cadangan untuk menangani sikap viral ini dan negatif ini. Yang pertama ialah menghormati kepelbagaian budaya bangsa agama Malaysia. Pergaulan bebas tanpa batasan. Seterusnya ialah kurangnya adab di kalangan masyarakat, dan yang terakhir ialah menyebarkan dan menerima berita tanpa tahu dasarnya. Pada poin yang pertama ialah menghormati kepelbagaian budaya bangsa dan agama di Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah mengenali segala bangsa, segala adat dan agama di Malaysia. Oleh itu, selain itu ialah tidak digalakkan bagi rakyat Malaysia untuk bersikap resis, kerana ini akan menyebabkan impak yang teruk kepada masyarakat dan akan menimbulkan puak-puak yang buruk. Seterusnya, saya berikan kepada sahabat saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zaki bin Ahmad Safari. Nombor matrik 19BI 02034. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai pergaulan bebas tanpa batas. Pergaulan bebas tanpa batas ini adalah artinya dimaksudkan melewati batas-batas norma. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahawa pergaulan bebas adalah perilaku manusia menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batas pergaulannya. InsyaAllah slide seterusnya. Okay, slide seterusnya saya ada meletakkan faktor-faktor terjadinya budaya negatif dalam pergaulan bebas. Okay, yang pertama adalah lemahnya iman. Iman kepada Allah Azza wa Jal merupakan pengaman dan perlindungan dari kemaksiatan. Iman juga diibarat seperti karang yang dapat menghancurkan syahwat liar yang membenturnya. Poin yang kedua adalah salah memilih teman pergaulan. Jika teman itu bisa mempengaruhi teman-temannya, maka yang paling banyak terpengaruh adalah orang-orang yang masih berusia muda. Mereka sangat muda, terseret ke dalam lumpur syahwat kerana pengaruh teman-temannya. Dan yang ketiga adalah memikirkan syahwat. Sangat disayangkan bahawa bahagian pemuda sudah sedemikian jauh berfikir tentang syahwat. Dan yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial ni sangat terlalu memuncak di dalam kalangan remaja dan boleh menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan pelbagai agenda-agenda yang tidak elok. InsyaAllah slide seterusnya. Okay, slide seterusnya adalah cara menanguli ataupun cara mengatasi pergaulan bebas, iaitu yang pertama adalah mengisi waktu luang dengan pelbagai kegiatan positif, misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga, memilih lingkungan kawan-kawan yang baik, menjalinkan serta menjaga hubungan harmonis dengan orang tua, menambah wawasan serta pengetahuan khususnya tentang dampak pergaulan bebas. Dan juga yang keempat yang terakhir adalah hindari dari menonton konten-konten pornografi. Okey, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah saya akan membincangkan mengenai budaya negatif media sosial. Media sosial ni yang seperti kita tahu, media sosial ni banyak impak kebaikan dan keburukannya. Seperti yang kebaikannya adalah kita dapat mencuburi pelbagai bidang pengetahuan seperti sains, mengenai agama ataupun politik dan sebagainya. Kemudian media sosial ini juga banyak keburukan yang boleh berlaku kepada pemuda zaman sekarang, iaitu dengan mudah dapat melayari laman web lucah ataupun sebagainya. Okay, InsyaAllah slide seterusnya. Okay, slide seterusnya ini adalah kesan media sosial pada masyarakat. Ia ni dapat memutuskan hubungan silaturahim di dalam pergaulan. Seperti yang saya katakan adalah dapat memutuskan silaturahim. Seperti kata jika seseorang itu terlalu obses dengan
melayari internet ataupun media sosial, maka mereka lupa cara untuk bergaul, menegur sapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kes buli secara mental dapat berlaku di dalam media sosial. Kes buli secara mental ni adalah seperti kecaman ataupun kritikan orang awam kepada seseorang. Seperti yang pernah berlaku baru-baru ini adalah seorang pelajar yang membunuh diri dengan kerana dia terlalu banyak menerima kecaman ataupun kritikan daripada kawan-kawannya disebabkan dituduh kerana mencuri. Okay, yang ketiga adalah melalui merosakkan imej negara sesebuah negara Islam. Seperti yang kita tahu, negara negara Malaysia ini uh, telah dikenali sebagai negara Islam. So di sini kita dapat merangkumi bahawasanya dengan kita dapat mengawal ataupun dengan kesan media sosial yang negatif ini pada masyarakat adalah menjatuhkan sesebuah imej negara kita. Okey, yang keempat adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa perantaraan rasmi di negara-negara Malaysia, di dalam negara Malaysia semakin lemah dan luntur. Seperti dikatakan adalah bahasa Melayu ini dikatakan semakin luntur kerana anak-anak muda zaman sekarang ni terlalu mudah untuk singkatkan perkataan ataupun dipanggil short form di dalam borak ketika di dalam laman web ataupun WhatsApp, WeChat ataupun sebagainya. Dan yang poin terakhir adalah tanggungjawab terabai. Tanggungjawab terabai ini dimaksudkan seperti kita semua, iaitu kita mempunyai tanggungjawab seperti pelajar ataupun ibu bapa ataupun sebagainya. Seperti saya mau ambil contoh kepada pelajar, mereka terlalu obses dengan internet dan menyebabkan mereka tidak siap kerja sekolah, tak siapkan tugasan yang guru-guru mereka berikan. Itu adalah dikatakan tanggungjawab mereka terabai. Dan slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah cara mengatasi kesan media sosial ini adalah ibu bapa perlulah sentiasa memantau segala tindakan anak-anak dan jangan sesekali mengabaikan tanggungjawab pada anak-anak. Kerana ibu bapa ini sangat penting dalam penumbuhan anak-anak di dalam rumah kita. Kerana pendidikan awal anak-anak itu adalah melalui ibu bapa. Poin yang kedua adalah pengguna yang bijak, mereka perlulah berkongsi ilmu, maklumat yang sahih dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah media sosial harus digunakan secara berhemah dan dimanfaatkan sepenuhnya tanpa boleh menggugat hubungan silaturahim dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah meletakkan nilai dan akhlak sebagai prasyarat pengguna agar tidak dibinasakan oleh syaitan dengan perbuatan dosa dan mungkar. InsyaAllah saya pergi kepada kawan saya. Okay, saya Iskandar Ikhwan bin Muhammad Nordin, nombor matrik 19 DI020002. Okay, untuk budaya negatif yang seterusnya ialah kurangnya adab di kalangan masyarakat. Okay, secara ringkasnya, manusia beradab sentiasa merujuk kepada perhubungan yang mematuhi norma etika dan tingkah laku sosial mengikut keperluan tertentu, terutama melibatkan institusi kekeluargaan, masyarakat, negara dan agama. Okay, dalam Islam, pendidikan adab adalah tanggungjawab utama ibu bapa yang sepatutnya membiasakannya terhadap diri anak-anak sejak kecil lagi. Okay, malah sebagian besar ulama menekankan pendidikan adab kepada anak hendaklah didahulukan berbanding ilmu. Okay, sekiranya mendidik adab tidak diberi perhatian, anak akan mudah terikut-ikut perbuatan orang lain yang tidak sepatutnya. Okay, seterusnya ialah cara memupuk sifat beradab dalam diri. Okay, yang pertama, membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Okay, sangat penting membina hubungan baik dengan orang sekeliling, sama ada rakan sekerja, jiran dan mereka yang berurusan dengan kita setiap hari supaya persekitaran tempat kerja, belajar atau tempat tinggal kita lebih harmoni dan ceria. Yang kedua ialah membiasakan berkomunikasi secara bersemuka. Okay, budi bahasa dan adab yang sebenarnya dapat memanusiakan manusia kerana melalui bahasa yang baik dan komunikasi secara bersemuka, banyak perkara boleh diselesaikan dengan baik dan menyedarkan pihak tertentu mengenai kesilapan atau sesuatu yang tidak sedar berlaku. Okay, yang ketiga ialah perbuatan baik akan mengharmonikan kehidupan. Okay. Perbuatan baik melalui adab dan budi bahasa mengharmonikan kehidupan dan mengelakkan kebencian dan mensejahterakan alam sejagat. Okay, malah melalui komunikasi yang baik, manusia dalam membina kehidupan yang lebih tenang akan mengurangkan tekanan dan sentiasa hidup dalam keadaan ceria. Okay, seterusnya adalah kesimpulan bagi secara ringkasnya. Oleh itu, mari kita sama-sama mengurangkan ego, mengamalkan budi bahasa dan adab yang baik dalam berinteraksi dengan orang sekeliling. Okay, tidak rugi berbuat baik sesama manusia dengan mengamalkan nilai murni kerana kesejahteraan hidup akan membawa keharmonian dalam menjalani kehidupan. Okay, seterusnya. Ini adalah rujukan bagi kumpulan kami. Okay, sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.